Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan letakkan kita di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah. Masih lagi berada di bulan yang baik, bulan Rajab, dalam keadaan kita mengira hari mendekati bulan Ramadan yang mulia. Saya mohon maaf mula sekali, saya batuk sikit. Kemarin ada orang hidang buah mangga, jadi kita pun tak apa tahan kan? Kita pun try lah. Allah Akbar, batuk sikit. Baik tuan-tuan, kita memasuki kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Macam mana? Tak, hari ni kita masuk, kita skip sikit. Kita masuk 63. Kita masuk Abu Ayyub Al-Ansari. Nanti kita masuk situ semula. Abu Ayyub Al-Ansari, muka surat 63. Baik. Abu Ayyub Al-Ansari atau nama betulnya Khalid bin Zaid An-Najari. Nama betul dia Khalid bin Zaid, tapi kita kenal dengan nama laqab dan ataupun kunyah para sahabat ni. Ada sahabat kita kenal dengan kunyah dia, ada sahabat kita kenal dengan laqab dia. Nama betul kita tak tahu. Masya-Allah. Jadi Abu Ayyub ni nama dia Khalid bin Zaid. Baik. Sahabat yang mulia ini dikenali dengan nama Khalid bin Zaid bin Kulayb. Beliau daripada kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ini ialah salah satu suku dalam Khazraj. Di dalam Madinah ada dua suku Arab besar, satu Aus dan dua Khazraj. Khazraj dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dan Najjar ni, kampung Bani Najjar ini dah tapak Masjid Nabawi sekarang. Dan Bani Najjar ini mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nabi yang sangat dekat. Walaupun Nabi duduk Mekah, tapi Bani Najjar ini mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nabi yang sangat dekat, hingga ayah Nabi pun meninggal di kampung Bani Najjar. Masjid Najjar kat mana? Tapak Masjid Nabawi sekarang. Itu paling mudah lah kita nak faham. Jadi dia merupakan salah satu kabilah dalam suku Aus, dalam suku Khazraj. Suku Khazraj ni besar. Dalam suku Khazraj tu ada berkabilah dipanggil Bani Najjar. Dan atuk Nabi SAW merupakan anak daripada Bani Najjar. Siapa dia? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ialah anak kepada Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf merupakan moyang Nabi SAW yang telah menikah dengan orang Mekah dan juga telah menikah dengan orang Madinah. Dan orang Madinah yang dinikahi itu ialah Salma binti Adi bin Najjar. Salma binti Adi bin Najjar. Najjar ni dapat daripada nama pakcik ni lah. Moyang kepada moyang Nabi SAW. Saya pun tak tahu nak sebut apa. Salma binti Adi bin Najjar ini isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf, dan perkahwinan ini dapatlah anak yang namanya Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim ni bukan orang Mekah, orang Madinah. Sebab itu Bani Najjar mempunyai kekeluargaan yang sangat dekat dengan Nabi. Sebab memang atuk Nabi belah moyang perempuan Nabi ni memang nama dia tu Najjar. Disebabkan nama dia tu lah, kampung tu, suku tu dipanggil Bani Najjar. Kita mungkin orang nampak hebat, tapi jalan pun tak letak nama kita.
Kan orang kata, jangan letak nama dia, pelik ni. Ni punya hebat sampai suku tu nama dia. Macam Quraisy nama orang. Nama betul je Fihr bin Malik. Gelaran dia Quraisy. Siapa anak cucu dia semua Quraisy. Nama dia tu besar. Masya-Allah. Gelarannya ialah Abu Ayub. Maka dia ada anak nama Ayub. Dan dia dinisbahkan pula dengan tempatnya, iaitu dia merupakan orang Madinah, maka dia dipanggil Ansar. Abu Ayub Al-Ansari, kerana dia orang Ansar. Siapakah antara kita yang tidak mengenali Abu Ayub Al-Ansari? Kalau orang yang mengaji agama, orang yang mengaji duduk kuliah akan kenal Abu Ayub ni. Allah telah menjadikannya diingati oleh seluruh penduduk timur dan barat. Allah telah meninggikan darjatnya daripada sekalian manusia, tak kala memilih rumahnya daripada sekalian rumah kaum muslimin yang lainnya untuk menjadi persinggahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah sebagai seorang yang berhijrah. Memadailah ia menjadi kemuliaan terbesar Abu Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi menginap ataupun tidur di rumah Abu Ayub ni tuan-tuan selama 1 tahun. Sementara Nabi bina Masjid Nabawi dan rumah isteri-isteri Nabi. Bayangkan 1 tahun Nabi duduk rumah dia, punya berkat. Masya-Allah. Kita kalau pergi mana-mana tempat ni, Nabi pernah sembahyang sini ni. Nabi sembahyang berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat, tapi kita tahu ni tempat berkat, tempat Nabi pernah sembahyang. 2 rakaat berapa lama je tuan-tuan? Ini Nabi duduk 1 tahun, keluar masuk, wahyu turun berkali-kali ke rumah Abu Ayub. Punya berkat rumah dia tuan-tuan. Ni Abu Ayub ni, masya-Allah. Persinggahan Rasulullah SAW di rumah Abu Ayub adalah kisah yang menarik dan tidak pernah menjemukan untuk diulang-ulang cerita. Memang sifat agama ni tuan-tuan, kita kena tahu, sifat agama adalah tikrar, berulang-ulang. Sebab tu jangan pelik. Memang agama ni sifatnya tikrar. Azan zuhur dengan azan asar sama tak? Sama. Memang sifat agama dia tikrar. Semayang maghrib semalam 3 rakaat, hari ni pun 3 rakaat juga. Itu sifat agama kata ulama. Baca Quran dah habis 30 juzuk, kita akan baca lagi Quran yang sama. Sebab sifat agama dipanggil tikrar, berulang-ulang. Maka kisah-kisah Nabi-Nabi, para sahabat, walaupun kita dengar berkali-kali takkan bosan. Kerana kisah Nabi, kisah para sahabat, dia ada nur, ada cahaya. Dan cahaya ini adalah penyejuk bagi ruh. Ruh kita seronok. Sebab itu kisah Nabi Ibrahim dicampak dalam api, boleh jadi 1000 kali dah kita dengar. Daripada kita kecil kita dengar, sampai hari ni kalau orang cerita, kita tak rasa bosan. Walaupun kita dah tahu sambungan cerita dia. Kenapa? Kerana kisah Nabi-Nabi, kisah-kisah yang dalam Quran, dalam hadis, ada nur, ada cahaya, dan cahaya menjadi penyejuk bagi ruh. Ruh seronok dengar. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW tiba di Madinah. Penduduk Madinah menyambut baginda dengan sukacita dan semulia-mulia sambutan. Semua mata tertuju kepada baginda Nabi SAW dengan penuh kerinduan, bagaikan rindu seorang kepada kekasihnya. Mereka membukakan hati dan menyemat baginda di lubuk hati yang paling dalam. Mereka membuka lebar pintu-pintu rumah mereka untuk baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW berhenti 4 hari di Quba, di pinggir bandar Madinah. Di sana baginda mendirikan masjid yang merupakan masjid pertama dibangunkan atas dasar takwa. Baik, kita bahas sikit. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati lagi dikasihan, Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah. Dan Imam Bukhari kata Nabi berhenti di 6 tempat. Dalam perjalanan Nabi itu 6 kali Nabi berhenti dalam perjalanan. 6 tempat. Dan bila sampai di persempadan Madinah, di tempat yang namanya Zulkhulaifah, ataupun sekarang popular dengan nama Bir Ali, tempat miqat bagi orang Madinah, itu nama betul dia adalah Zulkhulaifah. Dan di sana Nabi SAW telah berhenti. Kenapa? Itu tempat yang ke-6 yang berhenti, kata ulama. Memang itu sempadan Madinah, keluar masuk Madinah kat situ. Dan di situ Nabi boleh buat keputusan Nabi nak pergi mana. Nabi boleh terus pergi ke tempat Masjid Nabawi yang sekarang ni, iaitu kampung keluarga Nabi, Bani Najjar, yang makam ayah Nabi pun ada kat sana. Dan semua itu adalah sepupu sepapat Nabi.
saudara mara Nabi, dan mereka juga tengah tunggu Nabi untuk sambut Nabi. Dan mereka adalah suku Khazraj. Adapun di belah kanan pula adalah kampung Quba, suku Aus. Suku Aus ni besar juga masa suku Khazraj. Dan suku Aus dan Khazraj mereka berperang berpuluh-puluh tahun, baru je baik sebab Islam. Mereka berperang hanya kerana seekor unta makan rumput dekat ladang suku yang lagi satu. Tuan ladang marah, rumput dia kena makan, dia bunuh unta. Tuan unta marah, bunuh tuan yang orang yang bunuh unta. Berperang berpuluh-puluh tahun sehingga kan mereka tak tahu apa punca sebab dia perang. Dan peperangan ini namanya Harbul Basus. Peperangan ini membunuh orang-orang tua di Madinah. Sebab itu orang tua di Madinah tak ramai. Sebab itu yang jadi macam Abu Jahal dekat Madinah dua je. Siapa dia? Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga Amir bin Safi. Yang orang tua-tua yang jahat-jahat lain semua dah mati awal dah. Jadi sahabat datang dah tak ada dah. Sebab itu kita tak dengar di Madinah ada orang yang halang Nabi macam Abu Jahal halang Nabi di Mekah. Sebab semua dah mati dalam perang. Perang dia terlampau lama. Jadi mereka ni baru nak berbaik. Baru je nak berbaik, bermasuk Islam. Dan Nabi SAW tahu perkara tu. Jadi Nabi, Allah telah tunjukkan kebijaksanaan yang Allah beri pada Nabi pada peristiwa hijrah ini. Nabi boleh dia pergi terus kampung Khazraj, kerana itu memang kampung keluarga Nabi. Tapi Nabi tahu orang Aus juga tengah tunggu Nabi. Dalam keadaan mereka tahu yang mereka bukan keluarga Nabi, kalau Nabi tak datang kampung mereka pun mereka pasrah, mereka terimalah. Mereka faham. Macam kita lah, kita bukan saudara, kita faham lah. Jadi orang Aus tahu. Pun begitu, tiap-tiap hari tunggu Nabi daripada subuh sampai zuhur. Tiap-tiap hari dengar cerita Nabi dah bergerak daripada Mekah tu, dalam tempoh 12 hari tu kata ulama perjalanan Nabi tu, tiap-tiap hari mereka tunggu. Nak tunjukkan mereka memang nak sambut Nabi. Di kawasan Zulkhuwaifah Nabi buat keputusan untuk masuk kampung Quba, kampung orang Aus. Inilah kebijaksanaan dakwah Nabi, iaitu Nabi beli jiwa dan hati mereka. Dalam dakwah ni kata ulama, kita kena memenangi hati, win heart. Kalau satu orang anak muda kita memenangi hati dia, besok tak payah suruh dia datang masjid, dia sendiri datang. Tu memenangi hati. Ni dakwah, win heart, memenangi hati, masya-Allah. Sebab itu setengah-setengah masjid dia fikir untuk memenangi hati masyarakat. Nak ajak datang masjid ni, buat macam-macam program kat masjid untuk memenangi hati umat. Di luar negara, masjid-masjid ada setengahnya cuba memenangi hati non-Muslim untuk dekat dengan masjid, hingga daripada itu mereka datang pada Islam. Di Malaysia pun ada setengah masjid buat, tapi tak banyak masjid buat, ada setengah-setengah masjid buat. Program makan-makan. Tahun baru Cina buat makan-makan dekat Belanda masjid. Jemput orang bukan Islam yang dalam Korea kita datang dekat masjid. Dia pun rasa mesra masjid. Jemput penceramah-penceramah yang bahasa Cina. Masya Allah. Ada setengah masjid buat, tuan-tuan. Jadi orang Cina rasa, Islam ni bukan agama orang Melayu. Selama ni kita faham Islam ni macam agama hak milik orang Melayu je. Sehingga orang Cina nak masuk Islam pun takut. Jadi macam kalau nanti orang kata kita masuk Melayu pula, orang panggil masuk Jawi. Jadi orang takut. Di luar negara selain sebaliknya berlaku, mereka ajak orang pergi masjid. Di tempat kita ada setengah-setengah tempat masjid yang mana masya-Allah masjid Cina dipanggil. Tapi konsep masjid Cina ni masjid Cina dah, cantik dah masjid. Cuma pengurusan tu tak Cina pula. Tuan-tuan tengok masjid India, ada orang Melayu imam? Mana ada? Masjid India seluruh Malaysia, kalau nama masjid India, Imam India, Tok Syiah India, Bilal India, AJK India, mazhab pun Hanafi. Dia tak bawa mazhab Syafi'i. Nak bagi tahu betul-betul kalau orang India datang, orang India, Imam India, baru dia tertarik dengan Islam. Tapi kat Malaysia, masjid Cina, Imam Melayu, Bilal Melayu, Tok Syiah Melayu, AJK semua Melayu. Yang mana Cina ni? Masjid je. Masjid je Cina. Orang Cina datang cakap Mandarin, sepatah pun tak ada siapa boleh jawab. Jadi tuan-tuan, konsep dakwah tu kita belajar daripada masjid India. Masjid kita dah buat dah, masjid Cina. Jadi maksudnya bagaimana Nabi memenangi hati umat ini. Nabi masuk kampung Quba.
Dalam keadaan orang Aus tahu yang mereka ni bukan keluarga Nabi. Nabi masuk kampung mereka, mereka begitu gembira. Kenapa? 5 perkara yang terawal Nabi buat di kampung mereka. Pertama, kampung pertama Nabi masuk lepas hijrah ialah kampung kami. Suka mereka. Yang kedua, 2 rakaat pertama Nabi semayang selepas hijrah di kampung kami. Ketiga, rumah pertama yang Nabi bermalam bukan rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub ni rumah kedua. Rumah pertama Nabi bermalam ialah rumah ketua kampung Quba, namanya Sayyidina Kalsum bin Hadam radhiyallahu ta'ala anhu, ketua kampung Quba. Sebab itu kena tahu Kalsum ni nama lelaki, bukan nama perempuan. Ummu Kalsum baru perempuan, nama anak Nabi. Tapi kalau Kalsum saja, nama lelaki. Dan ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, kenapa di kampung Aus ni mereka tak berebut macam di kampung Khazraj? Nanti kita akan masuk sebentar lagi. Di kampung Khazraj orang berebut. Ya Rasulullah, marilah tidur kat rumah saya. Ya Rasulullah, marilah tidur kat rumah saya, kan? Kita banyak dengar kisah tu, kan? Di kampung Aus tak ada. Sebab semua tahu Nabi ni saudara dengan kaum Khazraj. Kita tak ada kena-mengena. Nabi datang kampung kita pun okey dah, janganlah bergaduh, biarlah duduk rumah ketua kampung. Okey, setuju, semua setuju. Tak seorang pun bangkang. Tidur kat rumah Kalsum bin Hadam. Berapa malam? 4 malam, tuan. Isnin, hari ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dalam keadaan itu Kalsum bin Hadam bawa Nabi SAW untuk tengok tapak Masjid Quba. Tapak Masjid Quba, tanah dia, tanah Kalsum bin Hadam, ketua kampung. Dan dia tanya Nabi dulu, sesuai tak tanah ni? Kalau tak sesuai, kita akan cari tanah lain. Di sini Kalsum bin Hadam, kata ulama, nak ajar kita adab bagaimana berkhidmat kepada Nabi. Zaman sekarang Nabi tak ada, berkhidmat kepada pewaris Nabi. Kalau tok-tok guru kita, ulama-ulama datang daripada luar negara, daripada Fatani ke, datang kat tempat tuan-tuan, datang kat tempat kita, kita tanya dulu apa yang dia nak. Bukan kita yang buat keputusan. Kadang kita habis kuliah, tok-tok guru datang daripada jauh ni, habis kuliah kita bawa dia pergi kedai chicken chop. Kita kata, guru kita makan ni hari ni, kita ikut tekak kita, bukan ikut tekak tok guru. Saya cerita ni tuan-tuan, pengalaman sendiri. Tuan guru Baba Ismail Sepanjang datang ke Kuala Lumpur, kita pergi khidmat dia. Ada satu orang brother kata, Ustaz, Ustaz, nak minta Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang datang doa pun jadilah kat kedai saya. Doa pun tak apa, berhenti 2 minit pun tak apa dah. Kita pun ejah, boleh. Pergi tuan-tuan, brother tu tanya, makan apa Ustaz? Apa pun tak ada, apa pun tak apa, jadi special, saya kata. Sampai-sampai brother tu hidang kambing golek, memang special betul. Lamb chop, chicken chop, semua chop ada tuan-tuan. Chopstick tak ada, semua ada. Baba Ismail Sepanjang habis doa, tengok makanan, Baba tak biasa makan ni, tak pernah makan ni. Dia kata, macam mana nak makan ni? Baba pandai makan tom yum je, dia kata. Sudah. Kita tak tahu, kita patut tanya. Patut kita tanya dulu, Baba nak makan apa? Kita pula cakap, bagi je apa. Special, betul special. Rupanya dia tahu makan tom yum dengan telur dadah je. Allah. Dah pergi beli kat kedai lain. Kedai tu kedai VIP tuan, lounge, kedai mewah punya. Tom yum import dari luar. Baba makan tu, kita nak makan kambing rasa bersalah pula, kan? Yang ni sedap ni. Tom yum ni selalu dah. Yang ni jangan-jangan. Tapi sebabkan salah kita, tengok je lah Baba makan, tak berani nak sentuh. Ni tuan-tuan. Jadi kita jangan ikut kita. Tengok Kalsum bin Hadam ajar, tanya Nabi dulu nak makan apa. Nak tanah ni okey ke tak? Kalau okey, teruskan. Kalau tak, cari tanah lain. Nabi setuju. Maka yang keempat, masjid pertama dibina dalam Islam di kampung kami. Orang Aus gembira. Yang kelima, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat Nabi bergerak Nabi kampung Khazraj. 100 meter daripada Masjid Quba, Nabi lalu satu kampung dalam kawasan Aus juga, kampung Wadi Atikah ataupun kampung Bani Salim bin Auf. Nabi berhenti. Kalau kampung Quba tadi kampung Bani Amr bin Auf, yang ni kampung Bani Salim bin Auf, suku Aus juga. Nabi berhenti sembahyang Jumaat yang kali pertama.
Jadi orang Aus, Nabi telah beli hati mereka. Sembahyang Jumaat pertama di kampung kami. Didirikan Islam di kampung, bukan saja masjid pertama. Sembahyang Jumaat pertama dalam Islam di kampung kami. Nabi beli hati mereka sehingga mereka kata apa? Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amri muta'. Wahai Nabi, perintahkanlah apa saja pada kami, bentanglah takaza apa pun, pasti kau akan dapati kami akan sambut, kami akan taat, kami akan sempurnakan. Terbukti orang Aus yang Nabi telah beli hati dia tadi telah bagi nyawa untuk Islam lebih ramai daripada orang Khazraj. Kenapa? Nabi beli hati mereka. Ketika di Badar, Nabi tunggu jawapan daripada sahabat. Semua sahabat Muhajirin telah bagi cadangan, setuju pergi Badar. Orang Ansar diam. Orang Ansar yang pertama bangun, Sa'ad bin Mu'az, ketua suku Aus. Kenapa? Nabi telah beli hati mereka. Dan dia beritahu, ya Rasulullah, kalau kamu perintahkan kami pergi hujung dunia pun kami akan pergi. Kenapa? Nabi telah beli hati mereka. Sebab itu tuan-tuan, usaha dakwah, usaha atas hati. Usaha atas hati-hati manusia untuk bawa manusia pada Allah. Sebab itu usaha dakwah ni, usaha atas hati, harus hati-hati. Kalau tersilap akan pecah hati, terasa hati. Sebab itu kena hati-hati. Sebab kita buat dakwah usaha atas hati-hati manusia. Nabi SAW tidak pecahkan 360 bahala waktu mula-mula dakwah. Nabi usaha atas hati-hati manusia, buang syirik pada Allah. Akhirnya pemilik bahala itu sendiri pecahkan bahala dia. Tuan-tuan, Nabi SAW tidak pergi ketuk arak-arak kat rumah sahabat. Nabi usaha hati-hati manusia sehingga perintah Allah turun. Dia tahu ni perintah Allah, hati dia dah terima, dia sendiri pecahkan arak. Ni tuan-tuan, Masya Allah, Nabi usaha hati, beli hati. Jadi seterusnya, setelah itu baginda keluar daripada Quba. Dah 5 hari dalam sembahyang Jumaat, Nabi pun bergerak menaiki unta baginda. Para pemimpin Yathrib telah menunggu di pinggir-pinggir jalan. Setiap orang ingin mendapatkan kemuliaan Nabi SAW menetap di rumah mereka. Bila Nabi sampai ke kawasan Khazraj, orang Khazraj pun sambut Nabi juga. Orang Khazraj pun baca juga Tala'al badru alaina. Dua sambutan ni sambut Nabi. Bukan satu, dua. Biasa kita dengar satu, sebenarnya dua. Semua sambut Nabi. Dan mereka pujuk Nabi, ya Rasulullah, bermalamlah kat rumah saya. Sebab apa? Ini semua ada hubungan keluarga dengan Nabi. Dia rasa layaklah. Yang tadi dia tahu yang dia tak layak. Ketua kampung ambil, tak apalah, semua senyap, tok mulut, jangan komplain. Nabi tidur kat kampung kita pun okey dah, kita tumpang berkat dah. Tapi kampung Khazraj semua rasa layak sebab sepupu sepapak Nabi. Yang ni sepupu, 2 sepupu, 3 sepupu, 4 sepupu, semua ada hubungan. Semua rasa layak. Maka semua pujuk Nabi. Baginda Nabi SAW berkata kepada mereka, biarkanlah unta ini berjalan, sungguhnya ia telah dapat arahan. Lain kata apa? Unta ini telah diperintahkan. Unta itu terus berjalan mengikut tujuan, diikuti setiap mata yang memandang, setiap hati berharap cemas bila unta itu melewati rumah mereka. Bila unta lalu ke rumah mereka dengan penuh harap, berhentilah unta, berhentilah, agak-agak rumah kami. Penghuni mengharapkan unta itu berhenti, namun unta Rasulullah terus melangkah kakinya. Orang yang ramai mengikutinya, mereka ingin tahu siapakah orang berbahagia mendapat kemuliaan itu, sehingga ketika sampai di sebuah halaman kosong di hadapan rumah Abu Ayyub, unta itu berhenti dan mendekap. Akan tetapi Rasulullah belum juga turun dari unta. Sebentar kemudian unta itu kembali berdiri dan berjalan. Rasulullah memegang tali kekalnya, unta itu kembali semula ke tempat mendekam tadi. Pantas kegembiraan melimpahi dada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pegang menemui Rasulullah dan menyambut dengan ucapan selamat. Dia menggunakan bekal Rasulullah seolah dia sedang membawa seluruh isi dunia ke rumahnya. Baik. Dalam riwayat yang lain disebut, unta Nabi itu berhenti seperti yang pertama tadi, dekat rumah Abu Ayyub, dekat satu kawasan lapang. Kawasan lapang tu rumah Abu Ayyub ada, rumah sahabat-sahabat lain pun ada. Jadi semua rasa ada can kita ni. Nego lagi dengan Nabi. Yang 3-4 rumah ni datang, ya Rasulullah, jom nak bermalam kat rumah saya. Inilah maklim madah datang dia tengok. Pujuk lagi Nabi. Abu Ayyub tak cakap banyak. Dia tengok nampak gaya unta ni paling dekat dengan rumah dia. Tak nego. Dia tak nego tuan. Apa dia buat? Dia terus pergi ambil beg Nabi, bawa masuk rumah dia. Dalam maklim Madinah sebut macam tu. Dalam maklim Madinah kitab yang membahaskan tentang cerita Madinah. Nabi SAW berkata daripada mafhum, setiap orang kena ikut barang-barang dia. Selesai. Abu Ayyub ni bijak tuan.
Dia terus angkat beg. Nak nego lagi. Apa dia kata? Dah ukur betul dekat rumah dia, angkat beg terus masuk. Mudahkan kerja Nabi. Jadi Nabi SAW terhadap malam, rumah dia 2 tingkat. Cuma jangan kita faham macam rumah kita 2 tingkat. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, masih lagi rumah-rumah yang peninggalan rumah sahabat ni yang macam tu. Rumah dia tanah liat, tingkat 2 nak pergi tingkat 1 tu dia ada tanah liat dan dia selit dengan jerami. Kenapa saya kena cakap macam tu? Supaya kita jelas bila kita baca nanti kisah air yang tumpah dekat rumah Abu Ayyub tu, kita tahu kenapa Abu Ayyub nak lap cepat-cepat. Sebab takut menitis ke bawah. Sebab rumah dia macam tu. Kalau kita bayang rumah 2 tingkat macam rumah kita kat Putrajaya, nak menitis ke bawah ke bendanya. Kalau menitis pun kena mengalir ke tangga sana dulu. Pun tak kena lah kat orang bawah. Tapi sebabkan rumah dia tanah liat, dan dia punya diselit tu diselangi dengan jerami, maka ada potensi jatuh ke bawah, menitis air itu ke bawah. Baik. Rumah Abu Ayyub hanya 1 tingkat. Di atasnya ada loteng. 2 tingkat lah. Baik. Dia mengusulkan loteng tersebut daripada peralatannya dan keluarganya agar Rasulullah tinggal di atas. Jadi kata ulama dalam riwayat lain sebut dia dah sedia dah pun. Macam ni cerita macam bawa kemas. Sebenarnya yang Abu Ayyub kemas ni sebelum tu lagi. Sebab dia dah ready nak sambut Nabi. Dah ready dah. Rumah-rumah sahabat lain pun dah ready semua. Kita kalau nak ajak tamu datang rumah, tetamu datang baru kita kemas ke? Kita dah kemas dulu. Kita kemas dulu dah. Ini lagi sahabat nak sambut Nabi, takkan Nabi tunggu je depan pintu saya nak kemas kejap. Tu kita biasa. Itu kalau mengejut bawa tetamu. Tapi kalau dah ready ni 12 hari Nabi bergerak di Mekah dah tahu dah. Dia orang dah kemas siap-siap. Ni Abu Ayyub dah kemas loteng semua siap-siap. Dan ingin menjadikan tempat itu untuk Nabi. Jadi Abu Ayyub, Nabi telah bagi tahu bahawa Nabi suka tinggal kat bawah. Dalam kitab lain sebut, Nabi bagi tahu, wahai Abu Ayyub, aku ni akan sering diziarahi. Akan sering diziarahi. Maka sebab itu aku kena duduk bawah. Kalau atas susah lah orang nak naik turun kan. Jadi Abu Ayyub taat. Nabi dah putus macam tu, Abu Ayyub pun taat lah. Ikutlah Nabi suruh duduk ke atas, dia pun taat, duduklah ke atas. Apabila malam tiba, Rasulullah berbaring di tempat tidur baginda. Abu Ayyub dan isterinya naik ke bahagian atas. Nabi baring ke bawah, Abu Ayyub ke atas. Tak kala mereka berdua menutup pintu, Abu Ayyub menoleh kepada isterinya dan berkata, aduhai, apa yang telah aku buat? Bukankah Rasulullah berada di bawah dan kita di atas? Apakah kita berada di atas baginda? Bukankah kita berada di antara Nabi dan Wahyu? Sungguh kita akan celaka. Abu Ayyub ni, apa yang Abu Ayyub faham ni, yang ni ada pada orang Melayu. Yang ni tak semua bangsa ada. Yang ni orang Melayu ada. Ini bukan perkauman, tapi betul-betul. Apa dia tuan-tuan? Cuba Quran kat lantai. Orang Melayu tengok je ke? Jangan kata Quran, buku pun kita angkat tuan-tuan. Ini yang ada pada Abu Ayyub. Abu Ayyub cakap rumah kita, menasabah kita ni. Kita duduk atas, Nabi kat bawah. Nabi ni, kita Quran kat lantai pun kita angkat. Ini Nabi, Quran diutuskan kepada Nabi. Teruk betul kita ni. Malang lah kita ni. Dia kalau bahasa Arab, kita akan celaka ni bukan macam, yang ni bukan macam celaka orang Melayu, itu lain. Celaka orang Melayu ni kalau nak faham betul, kena pergi Melaka. Orang Melaka paling faham. Tapi tuan-tuan, celaka dalam bahasa Arab, dalam kitab kalau tuan jumpa, dalam sirah, kalau dikatakan celaka lah, dalam bahasa Arab boleh membawa maksud juga malang. Malang. Baik, malang kita ni nanti. Kedua-duanya berasa bersalah dan menyesal. Mereka tidak sedar dengan apa yang mereka lakukan. Hati mereka tidak tenang, gelisah. Mereka beralih tempat, tidak setentang dengan tempat rehat Rasulullah. Mereka tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali berjalan di pinggirnya. Duduk satu sudut kat penjuru itu lama. Anak beranak duduk situ, tak bergerak, takut berjalan atas Nabi. Nak jalan pun dekat dinding, bergerak sana. Tak berani jalan kat tengah ni, takut jalan atas Nabi. Tengok betapa tingginya adab sahabat. Dan ini alhamdulillah secebih daripada adab ni Allah bagi pada bangsa kita.
Sebab kalau tuan-tuan sambung pengajian agama di negara-negara Arab, walaupun di Madinah, tempat universiti kami, tempat letak kitab kat tepi, kat tepi ni, tepi punggung, kita situ letak kitab. Kursi dia tu, dia punya design, sini tempat letak kitab. Kitab tauhid pula tu, bukan buku matematik. Ni tuan-tuan, orang Melayu, walaupun ustaz brutal, jenis rambut panjang, isap ukur, kawan-kawan kita ada juga ustaz-ustaz brutal ni, pun takkan letak Quran, kitab kat situ. Sebab ini yang Allah beri kepada kita ni, kita ada adab dalam bab tu. Kita ada adab. Kalau bukan Quran pun, buku pun kita takkan letak kat bawah. Kita ada, Allah Ta'ala beri kita ni adab. Sebab itu tuan-tuan, orang Melayu ni dia memang sangat tekankan adab. Dan orang Melayu ni kalau tak beradab, dia panggil biadab. Dan saya pun baru tahu punya biadab ni bahasa Urdu punya. Biadab. Bahasa Urdu kalau orang tak beradab, dia kata biadab. Bi ni tak ada, biadab. Rupanya bahasa Urdu. Ingat bahasa Melayu, orang beradab dan biadab. Biadab ni orang tak ada adab. Jadi sebab itu kita syukur Allah beri kita, bangsa kita ni ada sebis daripada sifat sahabat ni yang beradab. Ketika pagi Abu Ayyub berkata kepada baginda Nabi SAW, demi Allah kami tidak dapat melelapkan mata satu malam, sepanjang malam tak tidur, resah, baik aku maupun isteriku. Rasulullah SAW lalu bertanya, kenapa wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, semalam aku teringat yang aku ada di bahagian atas rumah, sedangkan engkau berada di bahagian bawah. Kalau aku bergerak, maka debu akan jatuh dan menimpamu, dan aku akan berada di antaramu dan wahyu. Macam saya sebut, rumah dia tanah liat jerami, memang pijak, debu jatuh lah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau bimbang wahai Abu Ayyub, aku berada di bawah untuk kemudahan, supaya mudah orang ramai datang berkunjung. Abu Ayyub, aku perintah Nabi SAW, sehinggalah pada suatu malam yang dingin sebekas air, mereka pecah. Dia kata lewat lain tumpah, airnya tumpah dari atas. Abu Ayyub dan isteri segera mengeringkan air itu. Mereka hanya memiliki sehelai kain yang dijadikan selimut. Dia ada satu je gebor, kain gebor dia ada satu je selimut. Tapi sebab air itu tumpah, takut menitis dekat wajah Nabi, tubuh Nabi, maka segera dia ambil air tu, dia ambil kain tu untuk lap, untuk serap air tu. Akhirnya malam tu mereka kesejukan, tak ada selimut. Demam kata ulama. Sesukan paginya Abu menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku tebus kamu dengan ibu bapaku. Tu kira bahasa level tinggi lah tuan. Bersumpah lah tu. Li abi wa ummi, aku bersumpah dengan bapa dan mak aku. Ataupun aku serahkan mak bapak aku demi jiwa aku di tangannya. Tu semua level-level tinggi punya sumpah. Orang Arab ni. Orang Arab ni memang suka bersumpah. Sebab tu ada perbahasan fiqah khas untuk orang Arab. Kita kalau sebut wallahi wa tallahi itu jatuh sumpah tentang qasam. Qasam ni kalau langgar dia ada kafarah sumpah. Sebab tu orang Melayu kata, tu dia makan sumpah tu. Tak main-main. Dia dalam tujuh muka pertama, ayat bawah sekali, Allah bahaskan tentang kafarah sumpah. Apa perlu kita buat kalau kita langgar sumpah? Kalau tak, kena makan sumpah. Makan sumpah ni hidup tak tentram. Tapi orang Arab ada perbahasan dia, sebab terlampau kuat bersumpah sehingga untuk dia special case. Tuan-tuan pergi kedai, kita tanya basal fi, basal ni bawang. Basal fi ya akhi, ya syekh, basal fi bawang dia. Dia kata wallahi ma fi, demi Allah tak ada. Cakap tak ada dah lah. Yang nak bersumpah buat apa? Kita percaya dah cakap dia. Tapi nak cerita sukanya bersumpah, bawang punya hal tu, wallahi mafi, demi Allah tak ada. Jadi untuk dia tuan-tuan ada perbahasan khas. Orang Arab ni punyalah selalu bersumpah, sampai kan yang biasa-biasa ni tak kira sumpah. Wallahi wa tallahi tak kira sumpah, sebab percakapan biasa. Sebab itu ada setengah-setengah orang Arab kalau nak bersumpah, ana aqsamtu billah, aku bersumpah dengan semua nama Allah. Power sangat ni. Bukan wallahi wa tallahi, semua nama Allah dia cover. Nak begitu sungguh ni tak tipu. Sebab kalau wallahi pun boleh tipu juga. Jadi nak beritahu dah biasa sangat bersumpah, sebab tu tinggi.
Aku sangat risau berada di atas semua, sedangkan engkau di bawah. Lalu dia menceritakan kejadian semalam. Baginda memahaminya, lalu baginda SAW naik ke tingkat atas rumah, sedangkan Abu Ayyub dan isteri turun tinggal di bahagian bawah. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub selama kira-kira 7 bulan. Di riwayat lain sebut 1 tahun. Sehingga selesai pembinaan masjid baginda Nabi SAW di sebelah tanah kosong. Di situlah tempat unta baginda Nabi mendekam waktu tiba di Madinah. Ni tapak Masjid Nabawi itu, tempat unta berhenti itu dekat rumah Abu Ayyub saya kata tadi tu. Dia bukan depan pintu rumah Abu Ayyub unta tu berhenti. Dia dekat-dekat rumah Abu Ayyub. Sebab tu sahabat lain pun rasa layak. Sebab dekat rumah dia orang juga, tapi paling dekat rumah Abu Ayyub. Masya-Allah. Baik, dan Nabi bina rumah isteri-isteri Nabi. Kalau kita faham rumah besar tu 9 buah rumah, tetapi tuan-tuan lebih kecil dari bilik kita. Tuan-tuan mungkin pernah sampai Madinah, ziarah Nabi. Makam Nabi itu besar sikit daripada ni, daripada yang tirai perempuan ni. Besar sikit daripada ni, bahagi 4. Sebab makam Nabi itu ada kongsi 4 rumah tu. Rumah Sayyidatina Aisyah, tempat-tempat Nabi betul-betul ditanam tu, Sayyidatina Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, rumah Fatimah dan Sayyidina Ali. Bukan seketul tu rumah Sayyidatina Aisyah. Orang faham besar juga, kata kecil macam bilik. Bolehlah macam bilik kat rumah saya juga, tapi bolehlah kan. Rupanya bagi 4. Bukan satu, bukan seketul tu rumah Sayyidatina Aisyah, bahagi 4. Sebab tu Nabi nak sujud waktu tahajud, Nabi alih kaki Sayyidatina Aisyah. Kecil ni rumah Nabi SAW, suruh RNR besar lagi. Sebab itu Imam Sa'id bin Musayyab menangis di hari rumah keluarga Nabi dirobohkan. Waktu nak besar Masjid Nabawi zaman tabi'in ni, Sa'id bin Musayyab ni ketua tabi'in, menangis dia. Maka orang tanya, wahai Imam Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alaih, kenapa kau nangis? Yang dirobohkan bukan rumah kamu, yang dirobohkan rumah Nabi. Itu pun dirobohkan bukan suka-suka. Ini nak besarkan Masjid Nabi. Apa kata Imam Sa'id bin Musayyab? Bila roboh di rumah Nabi, maka umat tak akan dapat tengok sampai kiamat betapa kecil dan susahnya hidup Nabi. Yang ada sekarang apa? Replika. Kat muzium-muzium kan, inilah replika rumah Nabi. Tapi itu cuma replika. Tapi yang betul punya rumah Nabi SAW dah tak ada dah. Jadi sebab itu Imam Sa'id bin Musayyab ni tabi'in, ketua tabi'in, menangis dia nak beritahu kecil ni rumah Nabi SAW. Maka Nabi bina 9 bilik, bilik kecil rumah isteri Nabi SAW. Tapi walaupun kecil, rumah Nabi strategik. Kita tengok binaan rumah Nabi ni. Rumah apa tu, ada tu kawasan yang tak ada bumbung. Ni macam matahari boleh masuk. Di situ boleh sidai baju dan sebagainya. Nak basuh baju, keringkan baju kat situ. Kita rumah punya besar, sidai baju tepi pagar. Imam pun tengok baju dalam bini kita. Punya dah tak strategik kita punya susunan. Nabi rumah kecil tapi strategik, lengkap, strategik. Rumah paling kecil tapi itulah rumah paling bahagia, rumah Nabi. Kecil satu kawasan, nak sidai baju. Jadi pakaian-pakaian yang aurat, orang luar tak nampak. Kita orang surau 20 tahun duduk kuliah, tapi orang rumah kita, anak-anak perempuan kita sidai pakaian dalam satu apartment tengok, satu taman tengok. Imam balik surau pun boleh nampak, Bilal pun nampak, habis. Orang rumah kita pula tudung labuh, pakai purdah, tapi pakaian dalam sidai kat luar. Allah, ni kena tahu tu kan, ni aurat ni. Tapi benda ni orang tak ambil kisah sangat. Yang ambil kisah pun dia jaga daripada orang luar. Sepupu sepapak datang, saudara mara tak apa. Saudara mara pun bukan mahram kita, pun tak boleh juga. Jadi sebab itu benda ni kita kena ambil penting, tuan. Sebab benda-benda yang kecil-kecil ni sebenarnya kadang kita takut, sebab benda-benda ni lah kita sangkut ke akhirat. Jadi sebab itu kita kena ambil penting. Lagi-lagi kita orang masjid, kita jadi contoh kepada orang luar. Dia orang masjid pun sidai kat situ. Bila mana tuan mula majlis kahwin, bila kita orang masjid buat asing, laki lain perempuan lain, barulah orang taman boleh contoh. Ini yang bagusnya, lelaki sana perempuan sana tak campur.
Orang masjid buat contoh. Tapi kalau orang masjid sendiri buat majlis kahwin anak campur, ada karaoke pula. Orang taman kata, bukan karaoke ni ustaz kata tak boleh ke? Tapi jika masjid buat, boleh lah kot. Sebab amalan orang masjid ni dipanggil bayan lil jawaz, menjadi contoh kepada masyarakat. Menjadi contoh. Maksud Isyak setengah lagi. Baik. Seterusnya, Abu Ayyub sangat sayangkan Rasulullah SAW. Rasulullah juga kasih pada Abu Ayyub. Bagi Rasulullah SAW, Abu Ayyub bagaikan rumah Abu Ayyub bagaikan rumah bagi dia sendiri. Ibnu Abbas menceritakan bahawa pada suatu tengah hari yang sangat panas, Abu Bakar keluar menuju ke masjid. Lalu Umar radhiyallahu anhu melihatnya dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar di panas terik ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku keluar kerana berasa lapar." Nak tunjukkan sahabat juga manusia macam kita. Lapar ni biasalah. Time-time dengan kuliah maghrib ni, lama pula ustaz ni ceramah kan. Lapar. Dia dua benda tuan-tuan orang tak boleh tunggu. Walaupun dia pakai kopiah, dia tahulah. Walaupun tak tunjuk depan orang, tapi jiwa dia tahu. Pertama, kat jalan raya, jangan cilok dia suka-suka. Walaupun dia pakai kopiah, membara jiwa dia tuan-tuan. Walaupun dia orang pakai kopiah, duduk sap pertama kat surau. Tuan-tuan masuk dia riba, dia ni tu dah slow dah. Itu okey lagi sebab ada ustaz kat sebelah. Cuba tak ada, dia buka tingkap ke apa kan. Yang kedua, time lapar, jangan gurau kan. Jangan gurau. Walaupun sap pertama semayang belakang imam, tapi time lapar jangan. Ni dua benda ni pantang. Umar pun berkata, aku keluar pun sebab lapar. Tuan-tuan bayang, satu tengah hari yang terik kat Madinah, Abu Bakar lapar sangat, rumah tak ada makanan, keluar rumah termenung kat masjid. Umar kata, kenapa kau keluar tengah hari terik ni? Aku keluar sebab lapar, kata Abu Bakar. Aku pun sama juga. Azan dulu. Okey, kita azan. Baik, kita sambung. Jadi sedang mereka berbual, keluar pula Rasulullah SAW. Baginda SAW bertanya, kenapa kalian keluar pada waktu begini? Mereka menjawab, demi Allah, kami keluar kerana perut kami sangat lapar. Diterang-terangkan Nabi kerana sebab lapar. Rasulullah SAW pun berkata, demi zat yang menguasai nyawaku, aku juga merasakan hal yang sama. Mari ikut aku. Nabi juga berasa lapar. Mereka pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia selalu menyimpan makanan untuk baginda setiap hari. Jika baginda tidak datang, maka makan tersebut dia makan bersama keluarganya. Ketika tiba di depan pintu, isteri Abu Ayyub radhiyallahu anhu keluar dan berkata, selamat datang wahai Nabi Allah dan sahabatnya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, di mana Abu Ayyub? Abu Ayyub mendengar suara Nabi. Ketika itu dia sedang bekerja di kebun kurma dekat dengan rumahnya. Dia bergegas menemui Nabi SAW dan berkata, selamat datang wahai Rasulullah dan orang yang bersamanya. Wahai Nabi Allah, tidak seperti biasanya engkau datang. Rasulullah SAW berkata, engkau benar. Kemudian Abu Ayyub pergi ke kebun kurmanya dan memotong setandan kurma yang padanya kurma masak, mengkal dan juga putih. Ini kurma muda. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak ingin engkau memotong tandan ini. Cukuplah kau petik untuk kami kurma yang masak saja. Dia berkata, ya Rasulullah, aku suka engkau memakan semuanya dan aku akan menyembelih haiwan untukmu juga. Yang lain kata, Abu Ayyub cakap, ya Rasulullah, ada orang suka makan kurma masak, ada orang suka makan kurma muda. Dan yang lain macam kambing juga kan, kita makan dia ada separuh masak, ada yang well done, penuh kan. Ada orang suka macam tu, ada orang suka goreng, ada orang suka bakar. Jadi berbeza-beza. Maka Abu Ayyub potong standar, bagi pilih nak makan yang mana. Ni cara layan tetamu. Abu Ayyub ajar kita cara layan tetamu, masya-Allah. Dia berkata, lalu Rasulullah SAW berpesan, jika kau mahu menyembelih haiwan, maka janganlah sembelih yang masih bersusu, sebab susu ada manfaat.
Abu Ayyub mengambil seekor kambing teruna lalu menyembelihnya. Dia berkata kepada isterinya, adunkan tepung lalu buatlah roti untuk kami, kerana engkau lebih tahu tentang roti. Orang rumah dia masak roti. Kemudian Abu Ayyub mengambil setengah daripada daging itu dan memasaknya, manakala sebagian lagi dipanggang. Apabila makanan telah siap dimasak, dia menghidangkannya kepada para tetamu istimewanya itu. Rasulullah SAW mengambil sepotong daging dan meletakkannya ke dalam roti. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Ayyub, hantarkanlah sebagian makanan ini kepada Fatimah, kerana sudah beberapa hari dia belum makan makanan seperti ini. Ulama beritahu dalam riwayat lain sebut, berilah pada Fatimah kerana beberapa hari sudah tak makan. Tuan bayangkan, bukan sehari tak makan. Kalaulah tuan-tuan bayangkan, kalaulah Nabi SAW kalaulah Nabi SAW lapar, Allah beritahu, maksudnya Nabi tempoh Nabi tak makan tu adalah sangat lama. Sebab itu tak heran kenapa Nabi kata Fatimah beberapa hari tak makan. Sebab Nabi SAW ni memiliki sifat haya yang sangat tinggi. Nabi nak cerita Nabi lapar ni payah, sebab Nabi memiliki sifat haya, sebab malu yang sangat tinggi. Melainkan pada satu keadaan yang memang sangat lapar. Masya Allah, di khandak Nabi lapar, Nabi diam, Nabi ikat perut dengan batu. Senyap, tak cerita kat orang. Ulama beritahu Nabi ikat dengan 2 biji batu di khandak. Masya Allah. Setelah mereka makan dan kenyang, Nabi SAW bersabda, roti, daging, kurma, kurma masak, kurma mengkal, kurma putih. Tiba-tiba Nabi menangis. Lepas kenyang makan, dan mereka makan pula bukan macam kita, susah nak waktu renggang perut tu, perut tegang tu. Habis kenyang, orang hidang pula kau pisang. Habis lagi, ini pula orang hidang. Masya Allah. Ni nak dekat bulan Ramadan ni, Allah, memang kena jaga betul-betul pembaziran. Orang pesan, ustaz, kalau dapat jemputan buffet, bawa orang yang pandai makan. Orang pesan kat saya, ustaz, biasanya bulan Ramadan ni ramai orang jemput ustaz-ustaz ni jemputan makan buffet. Kalau ustaz nak bawa orang yang pandai makan, baru dia dapat manfaatkan betul-betul. Orang yang pandai makan ni dia tahu, dia tak ambil nasi, dia makan semua lauk, dia manfaatkan betul-betul. Masya Allah. Jadi Nabi dah makan semua. Nabi makan ni memang waktu tu terlampau lapar, bukan 1-2 hari punya tak makan, berhari-hari tak makan. Pun lepas kenyang Nabi nangis. Nabi sebut nama-nama lauk tu, Nabi nangis. Baginda bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku, ini adalah kenikmatan yang kalian akan dipersoalkan pada hari kiamat. Makan yang pada ketika tengah lapar pun akan kena tanya ke akhirat. Nabi kata, apatah lagi kita yang tak sempat lapar makan lagi, tak sempat lapar makan lagi. Sebab itu antara hikmah puasa, kita dapat merasai kesusahan, kelaparan orang yang sedang lapar, yang tak ada makanan. Jika kalian mendapat nikmat seperti ini lagi, kalian mengambil dan ucaplah bismillah. Jika kalian telah kenyang, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Ini doa dipanggil doa tolak hisab. Doa tolak hisab. Setiap makanan yang kita makan kena hisab ke akhirat, tuan-tuan. Dan penghisapan akhirat bukan penghisapan biasa, detail punya. Saya dengar satu orang syekh dia bagi tahu pada kami, dia kata di akhirat sebab apa berdiri lama? Sebab bukan ditanya berapa keping roti kau makan pada hari Isnin hari tu dekat surau Senali. Sebab nampak roti john kat belakang. Berapa keping roti? Dia tak tanya berapa keping roti. Tapi syekh tu dia kata pada kami, kita dengar pun seram. Dia kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Di akhirat dia akan kira pakai zarrah, bukan pakai keping. Dia kata itu lama tu. Saya tengok, banyak aku makan. Pakai zarrah kan. Jadi sebab itu baca doa ni, alhamdulillahilladzi huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Muka surat 68 tuan boleh hafal. Kalau kita taklim dengan bab itu sahabat ada cerita, alhamdulillahilladzi huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Muka surat 68.
Selepas tuan baca doa lepas makan tu, alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, tuan baca alhamdulillah huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal, dengan penuh pengharapan supaya di akhirat Allah tak hisap makanan kita. Boleh tuan Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dan menimpakan nikmat kepada kami. Dalam riwayat lain Abu Bakar ada tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah air sejuk? Air sejuk kan, kita suka air sejuk, sahabat pun suka air sejuk. Lagilah suka sebab sana panas. Kita tak tahu panas ni pun kita suka air sejuk. Sahabat lagi panas tadi. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, adakah air sejuk yang diminum di waktu yang sangat dahaga, sangat panas pun kena hisap? Kena juga. Air sejuk bukan apple asam boy ataupun apple kedondong. Air sejuk pun kena tanya. Air sejuk yang 30 sen kat kedai mamak tu kena tanya kat akhirat kan. Lagi pula kalau tak bayar, lagi teruk kena tanya. Kemudian Rasulullah SAW bangun beredar dan berpesan kepada Abu Ayyub, datanglah esok. Rasulullah SAW sangat suka membalas kebaikan budi orang. Akan tetapi Abu Ayyub tidak mendengar pesanan itu. Umar berkata kepada sesungguhnya Rasulullah menyuruh datang ke rumahnya esok, wahai Abu Ayyub. Abu Ayyub dengan berkata, baiklah wahai Rasulullah. Keesokan harinya Abu Ayyub pergi ke rumah Nabi SAW. Baginda memberikan kepadanya seorang hamba sahaya perempuan yang masih kecil, yang selama ini berkhidmat untuk baginda. Rasulullah SAW bersabda, perlakukanlah dia dengan baik wahai Abu Ayyub, sesungguhnya aku hanya melihat perkara yang baik darinya selama bersamaku. Nabi bagi hadiah seorang hamba untuk khidmat. Abu Ayyub kembali bersama hamba kecil tadi ke rumahnya. Apabila isterinya melihatnya, dia bertanya, untuk siapa hamba yang bersamamu wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, untuk kita. Rasulullah SAW memberikannya kepada kita. Isterinya berkata, sesungguhnya ini adalah pemberian yang mulia. Abu Ayyub berkata lagi, baginda menyarankan kita agar perlakukannya dengan baik. Isterinya menjawab, bagaimana kita dapat menjalankan saranan Nabi? Nabi pesan, jaga hamba ni baik-baik, jangan tengking dia, jangan marah dia, jangan hedik dia, layan dengan baik. Isteri kata, macam mana kita nak sempurnakan hak dia ni? Nabi suruh layan dengan baik. Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara lain melebihi untuk menunaikan wasiat Nabi itu, layan dengan baik, kecuali dengan cara aku merdekakan dia. Itulah paling baik. Sebab hamba ni paling yang dia nak merdeka lah. Sebab hamba ni badan dia pun bukan milik dia. Isterinya berkata, engkau telah diberi petunjuk dan taufik. Kemudian mereka pun memerdekakan hamba itu. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, muka surat 70 insyaAllah. Sehingga beliau telah syahid di Istanbul, Konstantinopel. Tapi paling kurang tuan hari ni kalau dapat ingat dua pun okey lah. Pertama, Khalid bin Zaid nama dia. Kedua adalah doa tadi tu, alhamdulillah huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Kita nak ingat banyak-banyak pun berat juga, dapat sikit pun jadilah. Maksud jangan tak dapat apa-apa. Paling kurang kita dapat satu perkara dalam setiap perkongsian ulama-ulama kita berikan, kita dapat satu perkara. Balik rumah orang tanya, bang tadi cakap mah ustaz cerita apa? Sedap cerita dia. Apa cerita? Tu orang tak ingat, tapi sedap lah satu cerita. Awak tengoklah kat Facebook ni, dia orang ada rakam tadi 3 sampai orang rakam. Pergi tengok sendiri. Jadi tuan-tuan, paling kurang ada benda kita kongsi kat rumah kita. Dan ini amalan sahabat. Amalan sahabat Nabi, bila mereka dengar ceramah, mereka balik nanti mereka akan cerita pada isteri dan anak-anak mereka apa yang dia dengar. Jadi paling kurang tuan-tuan balik, tuan-tuan kongsilah tadi dia orang cerita Abu Ayyub, nama betul dia rupanya Khalid bin Zaid. Dan Nabi ajar doa yang mana ulama panggil doa tolak hisab. Tak nak kena hisap makan. Alhamdulillah huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Wallahu a'lam. Moga-moga yang saya kongsikan saya sendiri dapat amal. Tuan-tuan yang dengar dapat amal pasal makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf menjadi kongsian terkasar bahasa tersalah dalam berbicara. Minta maaf kepada tuan-tuan, minta ampun kepada Allah. Tangguh dengan kefutuhan Rasulullah.